Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Pertamanya kita mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurniaannya dapat kita bersama-sama pada malam ini bertemu bagi menyambung jadual kuliah maghrib kita yang telah terhenti sekian lama oleh asatizah yang lain. Ia adalah kerana masalah PKP selama beberapa bulan ini, sehinggalah ia diringankan walaupun masih dalam suasana PKP, tetapi dalam suasana yang agak ringan, dibolehkan berkuliah dan sebagainya. Tapi bagi saya, tuan-tuan, terhalang untuk bukan sahaja memberikan kuliah, malah tak boleh keluar rumah pun. Malah untuk tempoh tertentu tak boleh turun katil pun. Kerana kecederaan yang berlaku pada saya bermula beberapa hari selepas PKP. Sempatlah melalui PKP itu beberapa hari, tapi selepas itu, tuan-tuan, saya jatuh pada 14 April pukul 12 lebih macam tu, 12.30 macam tu pagi. Saya jatuh menyebabkan kaki kanan saya patah di dua tempat. Pendek cerita, saya pergi ke hospital. Saya minta dibedah, tapi pihak hospital tak membenarkan. Akhirnya disimen. Saya nak dibedah supaya dimasukkan besi supaya cepat sikit proses penyembuhan dia. Tapi tak tahulah, 3 kali saya berulang alik minta supaya dibedah,
tetapi pihak hospital mengelak untuk membedah saya. Jadi saya disimen kaki sebulan, seminggu. Sebab tu saya terlantar kat rumah atas katil, kencing berak semua atas katil. Seminggu selepas tu saya dah tak boleh makan dah. Ya, minum je susu, makan memang tak boleh dah. Kemudian pada 14 Mei pula, tiba-tiba saya rasa, ini sedikit sejarah saya lah ya, saya rasa tak boleh bernafas. Bila saya tarik nafas panjang-panjang, sakit di bahagian kanan atas perut dan bawah dada. Pergi hospital pula, dalam keadaan kaki bersimen tu, pergi hospital. Akhirnya rupanya dia pendek kata ada masalah empedu, nak dibedah besoknya. Kemudian oleh kerana saya ada muscular dystrophy, pembedahan ditangguhkan sebab doktor nak kaji dulu penyakit itu. Sehinggalah mereka bimbang dan beri saya surat perjanjian. Dia kata kemungkinan pakcik bila menjalani pembedahan ni ada dua kemungkinan risiko. Pertama, dia kata lepas bedah koma. Koma tu tak tahu lama atau dekat, sekejap lah, kalau lama lah. Ataupun risiko tak bangun langsung. Jadi saya tanda tangan. Saya cakap kat doktor saya tidak bimbang tentang mati kerana pembedahan. Ya, saya tak bimbang sebab kalau besok Tuhan dah tulis saya mati, saya tak dibedah pun saya akan mati juga. Kalau saya tak dibedahkan pun, besok Tuhan dah tulis saya mati, saya mati. Kalau Tuhan tak tulis saya mati, saya bedah pun saya tak akan mati. Cuma apa, jadi saya tak takut nak tanda tangan surat ni. Yang saya takut ialah kalau saya betul-betul mati besok. Itu je. Kalau betul-betul saya mati besok, ajal sampai, apalah nasib saya, amal ibadat saya, taubat saya, dosa saya, pahala saya di sisi Allah. Allah redha ke saya, Allah tak redha ke saya. Itu yang saya bimbang. Dan memang tuan-tuan, sejak malam tu sampailah di meja bedah, 90% perasaan saya mengatakan saya dah tak ada dah lagi. Itulah saat-saat akhir saya di dunia ini. Cuma saya kata kat Tuhan, Tuhan berilah aku kesempatan semusim dua lagi. Aku masih belum puas untuk berdakwah. Aku teringin lagi nak mengajar sana sini, nak berdakwah. Malah yang aku lebih bimbangkan ialah ibadat aku, taubat aku. Itu yang aku takutkan. Aku mohon tempoh beberapa musim lagi. Selepas tu kau nak ambil aku, ambillah Tuhan, aku redha. Tapi kalau sekiranya kau ambil juga aku hari ini, jadikanlah apa yang berlaku pada aku ini sebagai kafarah. Hapuskanlah semua dosa-dosaku supaya aku engkau boleh terima dengan penuh keredaan. Itulah doa saya. Tapi alhamdulillah, saya elok sedar selepas pembedahan. Balik rumah, seminggu selepas tu baru balik rumah daripada ward. 16 Jun baru buka simen kaki tu. Buka simen, tapi masih belum boleh pijak lagi. 26 Julai baru boleh mula berpijak. Saya pun berlatih berpijak. Tuan-tuan bayangkan 4 bulan, April, Mei, Jun, Julai. Berapa 4 bulan. Maknanya saya kaki tak pijak tanah. Tiba-tiba nak pijak tanah balik. Kali pertama saya pijak tu tuan-tuan, tak terasa kaki tu terpijak. Saya tanya anak saya, abah ni dah berdiri belum? Dah abah, dia kata dah. Tapi tak terasa kaki saya kiri dan kanan. Lepas tu beberapa lama tu saya berlatih, akhirnya rasalah kaki kiri, akhirnya rasa sepenuhnya. Kanan sekarang ni masih lembik lagi. Mungkin dalam 60%, 70% dah keras dah. Tapi masih ada 30% masih rasa lembik lagi. Saya sedang berikhtiar untuk kembali seperti biasa sekurang-kurangnya. Sebab tu saya belum boleh bangun daripada kursi. Sebab tu tadi ada sahabat tanya, saya sebenarnya sebelum PKP dah beli arus. Ya. Jadi arus tu tinggi, saya kena berdiri untuk naik. Jadi oleh kerana saya belum boleh berdiri, tu saya pakai kereta anak saya Myvi. Sebab saya guna transfer board daripada kursi roda, sorong masuk kereta,
Daripada kereta sorong turun ke kursi roda, macam itulah. Sebab dia rendah. Kalau tinggi tak boleh, kena tunggu saya boleh berdiri besok, bolehlah, boleh pakai kereta lain. Itu ada yang bertanya tadi kenapa mana kereta lama, dia tanya Alza lah. Dia tak tahu saya dah Alza tu dah dijual, ya. Itu bendanya tuan-tuan. Jadi saya harap tuan-tuan doakan saya sihat. Saya bukan nak sihat dapat berlari ke apa. Itu bahaya kalau boleh berlari depan ni, takut kahwin lain pula, lebih pula nanti. Jadi saya harap saya boleh buat macam dulu je. Iaitu saya naik kursi roda sampai ke kereta, saya boleh berdiri, naik kereta, turun, macam itulah. Jadilah sampai saya mati pun tak apa macam tu. Ya, insya-Allah. Jadi malam ni malam ni kira ceramah ketiga saya tuan-tuan. Ceramah pertama saya semenjak PKP, semenjak bulan April tu, ceramah pertama saya Furqan, surau dekat rumah. Pasal apa? Pasal dia tak perlu naik kereta. Jadi saya daripada katil turun ke kursi roda, terus ke surau, balik naik katil balik. Dan semalam saya pergi Ampang, saya beli transfer board tu, bincang dengan anak dua, sampai sakit-sakit pinggang anak saya seorang tu. Duduk menari bukan senang tuan-tuan. Nak masuk tu ya bukan senang. Tuan-tuan jangan ingat orang cacat ni, ada setengah orang cacat dia senang tapi masuk kereta. Kadang-kadang dia boleh kursi roda dia sendiri diangkat masuk dalam kereta, dia boleh menaik. Tuan-tuan jangan ingat sama, tak sama. Ada orang cacat dia boleh buat macam tu. Ada orang cacat dia susah. Saya, adik saya nak naik kereta, turun kereta memang susah. Selagi saya tak boleh berdiri lah, adik saya tu memang susah. Dan buat masa sekarang ni hampir tak boleh naik kereta dah adik saya dah. Itu bendanya, ya. Jadi minta mohon doa tuan-tuan, moga-moga saya dapat balik seperti biasa pun jadilah. Ya, tak dapat sihat macam orang lain, macam normal, ya, dapat macam hari tu pun jadilah. InsyaAllah tak lama lagi boleh. Cuma makan masa sikit. 4 tahun yang lalu saya jatuh juga. Tak lama saya boleh pulih sebab saya terlantar 3 minggu je. 3 minggu je terlantarnya. Lepas tu dah boleh bergerak kan. Yang ni 4 bulan terlantar. Tentulah kaki tu mengambil masa untuk sembuh. Alhamdulillah. Itu sedikit ringkasan tentang sejarah saya. Ada mungkin di kalangan tuan-tuan ada yang tak tahu. Sebab saya memang dah naik kursi roda, jadi dia tak tahu apa berlaku. Jadi itu sedikit makluman lah bagi yang mungkin dah biasa baca FB. Dia tahulah kerana perkembangan saya di dalam FB. Ya, baik. Okey tuan-tuan, malam ni saya nak mulakan kuliah dengan membaca tafsiran surah Al-Adiyat. Ya, surah Al-Adiyat. Iaitu yang awal permulaan surah ini terdiri daripada sumpah. Allah bersumpah dengan beberapa perkara, dengan satu perkara je sebenarnya. Tetapi menurut tafsirannya berbagai-bagai. Ya, kita akan tengok insya-Allah. Jadi yang pertama, firman Allah yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di tengah ceramah boleh buka ni kan. Kena saman 1000 kan jenuh lah saya. Tengah ceramah bolehlah buka, ya. Kalau tidak tu lainlah cerita kan. Firman Allah Subhanahu wa taala ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal 'adiyati dhabha. Ya. Mula-mula kita tengok makna dari segi bahasa dulu. Wal 'adiyat, al-'adiyat tu maksudnya pasukan kuda yang menyerang. Jadi bukan seekor, bukan 2, 3 atau lebih, dan tentulah lebih sebab dia pasukan yang menyerang, ya, dalam peperangan. Dhabha iaitu termengah-mengah. Yakni terdengar nafas ketika dia berlari. Jadi wal 'adiyati dhabha. Jadi dhabha tu maksudnya nafas kuda tu. Ya, nafas kuda yang termengah-mengah itu. Lalu ayat ini ditafsirkan, bila dia ditafsirkan, saya ambil tafsiran Abdullah Basmeh. Ya, saya suka ambil 2, sama ada tafsiran Abdullah Basmeh ataupun tafsiran Indonesia. Ya, yang lain tu saya tak berapa nak rojong sangat. Pertama terlalu banyak, yang kedua agak terbaik 2 itulah. Jadi saya tengok kalau ayat tu tafsiran Abdullah Basmeh lebih baik, saya ambil Abdullah Basmeh. Kalau yang tafsiran Indonesia, terjemahan Indonesia, saya ambil Indonesia. Yang ni saya ambil Abdullah Basmeh. Wal 'adiyat ditafsirkan dengan kuda perang yang tangkas. Ya, kuda perang yang tangkas. Dhabha yang kedengaran kencang nafasnya. Ya, maknanya dalam ayat pertama ni Allah sebenarnya bersumpah.
Allah bersumpah dengan kuda perang dengan nafas. Sebenarnya Allah bersumpah dengan bunyi nafas kuda, sepasukan kuda perang yang sedang memencut laju untuk berperang, untuk menyerang. Allah bersumpah. Ya. Okey, kenapa Allah bersumpah dengan itu? Saya sebut dululah, sebenarnya akan diterangkan di bawah. Tapi takut terlupa pula nanti, saya cerita dulu nak dapatkan manfaat dia. Kenapa Allah bersumpah dengan kuda perang ni? Sebab Allah memuliakan kerja-kerja membangunkan Islam. Allah memuliakan kerja-kerja memperjuangkan Islam. Tengok, sahabat memperjuangkan Islam sehingga berperang. Bila perang terpaksa naik kuda. Bila nak berperang dengan kuda, kena pacu kuda laju-laju. Takkan nak perang bawa kuda slow-slow. Kan? Kalau tak perang apa? Jadi kalau perang kena bawa kuda laju-laju. Maka bila kuda tu dipacu laju-laju, bernafas dia. Allah bersumpah dengan nafas kuda yang laju itu. Ya, kenapa? Kalau Allah suka pekerjaan membangunkan agama Allah. Pekerjaan berperang tu Allah suka. Sebab dia nak membangunkan agama Allah. Sebab nanti dalam ayat 2, 3 nanti Tuhan bersumpah juga dengan percikan api. Kan kuda ada ladam kan? Ada kaki besi tu, ladam tu. Jadi bila dia pacu laju, bila ladam tu belaga dengan batu, dia akan menyalakan api. Ada juga ayat, saya tengok ayat berapa, Allah bersumpah dengan nyalaan api tu, percikan api tu. Kenapa Allah bersumpah dengan semua ni? Semua tu adalah hasil daripada perjuangan. Maka Allah memuliakan kerja-kerja menegakkan Islam. Kerja-kerja memperjuangkan Islam. Kau memperjuangkan Islam sampai kau berperang. Berperang kau memacu kuda. Kuda kau bernafas begitu dahsyat. Allah puji. Kau naik kuda, pacu laju-laju. Kaki kuda kau berlaga dengan besi, menyala api. Allah puji benda tu. Maka sebarang bentuk kerja-kerja perjuangan menegakkan Islam, maka Allah puji. Allah puji. Contoh, kalau saya lah, kan, susahnya kau nak naik kereta dalam keadaan sekarang. Susahnya kau nak turun kereta. Anak saya yang bongsu sampai sakit pinggang dia. Bukan senang nak menarik saya, nak menolak saya, kan? Maka Allah puji itu. Sebab apa? Nak pergi ceramah, nak pergi berdakwah, nak pergi mengajar. Kalau ikhlas lah, kalau kerana Allah. Kita berjuang, kita apa lagi perjuangan Islam, kita susun surau, uruskan surau. Ya, kita ambil masa kita, hujan petuk, hujan pun hujan-hujan panas-panas, kita kendalikan surau, hidupkan majlis ilmu. Maka Allah puji itu. Kita tarik pintu, kita buka surau, kita awal-awal siap buka surau. Kita tarik pintu surau, kan? Bunyi. Allah bersumpah dengan bunyi itu. Kita nak balik, kita kunci surau, kita tarik geril surau, kelepang dia belaga. Bunyi itu macam bunyi kuda tadi. Maka semua benda yang kita buat untuk memperjuangkan agama Allah, membangunkan agama Allah puji kita. Kita berdakwah, kita berceramah, menyampaikan Islam, menyampaikan kebenaran. Orang maki kita, maka makian orang pada kita kerana nak menegakkan Islam tu, Allah puji kita. Orang maki kita kerana kita bercakap yang benar. Kan, orang tak suka benda benar kan? Kita bercakap yang benar, orang maki kita, orang caci kita. Maka maki caci orang pada kita tu Allah puji kita. Kerana itulah usaha kita membangunkan agama Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Baik. Kemudian untuk ayat yang pertama ni juga saya nak membaca tafsiran Baghawi. Imam Baghawi, tuan-tuan, dia kata wal adiyati dhabha, kata dia. Yang maksudnya Tuhan bersumpah demi sepasukan kuda yang bernafas kencang kerana berlari deras. Lalu Imam Baghawi dia menyalin perkataan Ibnu Abbas, Atha, Mujahid, Ikrimah, Al-Hasan, Al-Kalbi, Qatadah, Muqatilan dan Abu Aliyah dan wa ghairihim, dan bukan nama-nama ni saja. Artinya banyak ulama-ulama tafsir yang mengulas ayat pertama surah Al-Adiyah ini dengan kata, mereka kata hiyal khailul adiyah. Ianya adalah sumpahan Allah Ta'ala tadi itu apa dia? Al-khailul adiyah, sepasukan kuda yang sedang menyerang. Itu maknanya tafsiran sepasukan kuda yang menyerang ini tafsiran yang
majoriti ulama. Sebab nanti ada tafsiran lain juga kita boleh dengar lepas ni, ya. Kemudian fi sabilillah azza wa jalla. Tetapi menyerang tu kuda menyerang tu bukan menyerang berperang kerana dunia. Bukan berperang kerana dunia, tapi berperang kerana fi sabilillah. Ini macam saya sebut tadilah, nak menegakkan agama Allah. Sebab tu tuan-tuan, yang pentingnya fi sabilillah tu penting. Apa pun yang kita buat, pertama dia mestilah benda halal, dibenarkan oleh syarak, bukan haram, dia harus. Dan kita buat benda tu kerana nak fi sabilillah, kerana nak tegakkan agama Allah, maka dia menjadi ibadat kepada kita. Dia menjadi perjuangan Islam kepada kita. Saya sebut ni bukan pasal apa tuan-tuan. Ada setengah orang, ni dia rajin mengaji, rajin semayang, tapi mungkin dia silap belajar. Dia silap belajar, akhirnya dia ada satu pegangan yang salah. Apa pegangan dia? Saya ustaz, politik-politik ni saya tak nak campur ustaz. Benda jijik, benda keji, dia kata. Dia merosakkan dakwah. Nak dakwah aje. Nak mengajar agama aje. Nak buat apa berjuang aje. Jangan politik-politik. Rosak ustaz. Orang ni salah. Salah dia. Sebab bukan politik tu yang salah. Berperang kan? Berperang tu Islam ke? Nak tanya, berperang tu ibadah tak? Okey, semayang ibadah tak? Ibadah. Sebab dia ibadah khususiah. Tuhan namakan dia ibadat. Tapi kalau kita tidur, ibadat tak? Tidur, ibadat tak? Tak, tidur tak ibadat. Tidur ni perbuatan biasa. Tapi kalau kita tidur tu untuk berehat, supaya besok ada tenaga untuk beribadah, tidur tu jadi ibadah. Faham? Solat tu ibadah, sebab dia ibadah khususiah. Memang asal-asal dia ibadat. Tapi ada benda yang dia asalnya bukan ibadat. Dia praktikal kehidupan kita. Makan, minum, tidur, baring. Tapi kalau kita tidur tu semata-mata kerana tidur, besok nak bangun, nak pergi merompak, tidur tu tak jadi ibadat, jadi dosa. Tapi kalau kita tidur tu sebab nanti malam nak bangun tahajud, besok boleh bangun subuh, segar sembahyang subuh, tidur tu jadi ibadat. Perang tu ibadat dah tuan-tuan? Tak. Perang tu tidak ibadat. Israel serang Lebanon, serang Palestin, ibadat tak? Tak. Sebab mereka serang tu, sebab mereka zalim, mereka merampas tanah-tanah Palestin. Okey? Kamal Atatürk dulu, Turki, dia serang negara-negara lain. Ibadat ke? Tak. Sebab Kamal Atatürk Turki ni dulu ni, dia ni kuat kebangsaan, dia berjuang atas dasar kebangsaan Turki. Dia bersumpah pun bismi sya'bi, dengan nama bangsaku. Dia tak kata bismillah, dia kata bismi sya'bi, dengan nama bangsaku. Sebab tu dia perang tu atas nama Turki. Bukan ibadat. Perang bukan ibadat. Tapi kalau perang tu kerana Allah, jadi ibadat dah perang tu, jadi ibadat. Begitu juga politik. Kerja-kerja politik, ibadat tak? Tentulah bukan ibadat. Tentulah bukan. Tapi kalau kerja-kerja politik yang kita buat itu tujuannya untuk dapat kuasa, bila dapat kuasa, kita jadikan Islam yang berkuasa, maka kerja-kerja politik itu tadi jadi ibadat. Ini kena faham tuan-tuan. Ini kena faham. Saya terpaksa cerita ni sebab takut tak sempat. Semenjak saya jatuh yang terbaru ni tuan-tuan, saya rasa saya dah dekat sangat dengan mati dah. Saya pada saya lah, pemikiran saya, Tuhan ingatkan saya tentang mati 3 kali dah. 3 kali dah tuan-tuan. Ada sekali tu saya jatuh kat masjid, terlentang. Saya itu dulu ke? Bukan. Yang mula sekali saya jatuh patah kaki kali kedua. Kali pertama tu saya tak terasa apa-apa. Kali kedua saya jatuh, masa nak masuk bedah tu, hati saya berkata, aku masuk ni hidup, takut keluar ni mati. Pernah terlintas. Tapi masa tu tak sehebat sekarang ni tuan-tuan. Sebab apa? Masa tu saya bius separuh je. Separuh je. Jadi maknanya sedar. Kita sedar, cuma tak rasa sakit je kaki tu di koyak rabak di doktor, tak rasa. Masa tu lah hilang bius tuan-tuan. Saya tak nak ceritalah, Tuhan je yang tahu. Orang datang ziarah saya lepas tu, saya tak sembang pun. Saya diam je menahan sakit. Kan? Okay.
Masa tu saya dah ada rasa dah sikit. Lepas tu saya jatuh kat masjid, terlentang, kepala saya terlantuk kat lantai. Tapi Tuhan tolong saya, tuan-tuan. Saya pakai beg sandang macam ni ni. Saya pakai beg sandang macam ni dekat badan saya. Okey. Masa saya jatuh tu, tuan-tuan, kerja Tuhan, malaikat lakut. Beg sandang saya berpusing tau. Dia berpusing, dia betul-betul terletak atas belakang kepala saya. Jadi kepala saya tu tergentak atas beg tu. Beg tu lembut, dalam dia lembut. Jadi tergentakan tu tak bahayalah. Dia hanya jadi vertigo je untuk, saya ingat sebulan kot, vertigo. Saya baring, dia pusing. Saya bangun, dia pusing. Dalam sebulan tu hilang. Bayangkan adat, kalau tak ada beg tu terletak belakang, maknanya belakang kepala saya ni jumpa lantai tuan-tuan. Adat dia. Tu saya menung fikir, ya Allah, kau nak panjangkan umur aku lagi. Situ saya terasa. Yang kedua tu saya terasa. Lepas tu yang ketiga, yang ni lah tuan-tuan, memang rasa sungguh dah. Saya dah katakan 90% malam nak bedah, dan di meja pembedahan 90% saya dah rasa saya takkan ada dah besok hari. Jadi saya rasa, saya fikirlah, Allah tegur saya tentang kematian 3 kali dah. Dan hati saya duduk berasa, lepas ni Tuhan tak tegur dah. Lepas ni sampai masa Tuhan tu ambil je. Lepas ni Tuhan tu ambil je. Sebab saya selalu amalkan satu doa, tuan-tuan. Apa doa saya amal? Mu'in, aku tak picit butang, Muiz. Tak picit butang, sayang, tak biarlah. Ya. Apa doa saya amal? Doa saya amal ialah, saya anggap ini doa paling penting. Saya bukan ulama besar, saya bukan syekh hebat. Saya cuma ustaz je, ustaz kecil-kecilan, walaupun badan dia besar. Cuma orang kata sekarang dah kurang sikit dah. Semenjak saya 4 bulan tak makan, tuan-tuan. Memang tak boleh makan, tuan-tuan. Kalau dekat hospital tu, orang jamu makan, saya ambil sabun, saya cium sabun. Sebab bau makanan tu tak boleh. Saya tak boleh hidup. Hari raya saya dalam hospital. Orang hantar ketupat, lemang, rendang semua. Isteri saya makan sebelah saya nak muntah, tuan-tuan. Saya nak je cakap dengan dia, boleh makan kat luar tak? Tapi takut dia kecil hati. Saya tahan dia, Allah, nak muntah. Okay, bila saya balik rumah, bau makanan dah boleh dah. Sedap ni. Tapi bila isteri saya hidang depan batang hidung, tak boleh makan. Tak boleh masuk. Isteri saya paksa makan muntah. Lepas tu dia tak paksa dah. Baru saya ingat dalam 2-3 minggu baru datang selera makan tu, baru boleh makan balik. Ya? Badan. Okey. Sebab tu saya selalu dalam banyak-banyak doa, tuan-tuan, bagi saya doa paling penting ialah, bagi saya peribadi, Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Wahai Tuhan, rezekikan aku taubat nasuha, yang betul-betul taubat sebelum mati. Bagi saya tu doa paling penting. Ada orang kata Rabbana atina fid dunya hasanah lah. Ada orang kata hawin alaina sakaratil maut lah. Kan? Macam-macam lah. Tapi bagi saya yang itu doa paling penting. Sebab apa? Bila Tuhan bagi kita taubat sebelum mati, bila kita sempat bertaubat sebelum mati, dan taubat kita Allah terima, yang lain selesai tak? Selesai. Kan? Sakaratul maut selesai, syurga nerakanya pun selesai, dan azab kuburnya pun selesai. Sebab kita dah sempat bertaubat, dan taubat kita dah diterima oleh Allah. Sebab tu, tuan-tuan, doa saya paling utama bagi saya, Allahumma rzuqna taubatan nasuhan qabla al-maut. Wahai Tuhan, rezekikan aku taubat nasuha sebelum aku mati. Jangan maknanya aku tengah lupa lalai leka lara buat dosa, tiba-tiba mati. Jangan. Kau ambillah tempoh tertentu sebelum aku mati tu, aku sedar, aku bertaubat, kau terima taubat aku, kau pun ambil nyawa aku. Sebab tu, tuan-tuan, bagi saya, Tuhan dah tegur saya 3 kali. Dan bagi saya juga, saya sendiri berfikir, saya rasa Tuhan tak tegur dah lepas ni. Tunggu masa je, sampai masa Tuhan ambil lah. Sebab tu lepas ni saya kena betul-betul jaga-jaga, ya, untuk lebih kuat lagi bersedia untuk bertemu dengan saat di mana masa tempoh untuk saya pulang, diambil dari dunia ni, tuan-tuan. Baik. Okey. Sebab itu, tuan-tuan, saya cerita masalah tu tadi. Ya? Betulkan pemikiran tuan-tuan.
Politik yang kotor tu politik barat. Politik Machiavelli, itu barat. Menghalalkan segala cara. Apa saja sebab boleh menang, buat. Kalau menipu boleh menang, tipu. Kalau memfitnah boleh menang, fitnah. Islam tak. Politik Islam, politik ikhlas, politik jujur, politik yang mengatakan bahawa kalah pun tak apa asalkan kita melakukan yang benar. Sebab tu politik tu dia bukan ibadat. Tapi kalau kita buat politik tu dengan politik yang betul, kemudian tujuannya nak menegakkan Islam, maka kerja-kerja politik kita tadi menjadi ibadat. Dengan faham tuan-tuan? Ya, tuan-tuan kena betulkan ni. Ramai orang Islam Melayu kita salah pegangan dia. Jadi kata mereka, hiyal khailul adiyah fi sabilillahi azza wa jalla tatbakh. Mana tadi persumpahan Allah tadi? Allah bersumpah dengan nafas kencang kuda yang berlari pantas, ya, yang sedang menyerang musuh. Wadabhu, dan kata Baghawi lagi, wadabhu, yang wal adiyati dabha. Jadi dabhu tu sautu ajwafiha. Dabhu tu ialah suara perut kuda tu. Iza adat, bila dia berlari kencang. Kalau kuda tu berjalan pelan-pelan, dia tak ada nafas, dia tak ada bunyi. Tapi bila kuda berlari kencang, maka ada bunyi. Dengan bunyi itulah Allah bersumpah, ya, kerana Allah memuliakan pekerjaan berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, walaysa syai'un minal hayawanati tadbahu ghairul farasi. Ini ilmu biologi, nampak? Dalam pelajaran tafsir, tulisan ulama-ulama kita terdahulu dah ada ilmu biologi. Ilmu biologi. Apa dia? Ilmu biologinya. Kata Ibnu Abbas, tidak ada binatang yang nafas dia akan berbunyi kencang, yang nafas dia akan berbunyi kuat bila dia berlari kencang, melainkan beberapa jenis binatang. Dia tak disebut oleh Ibnu Abbas di sini. Yang pertama dia kata al-faras. Faras apa? Kuda. Pertama kuda. Kuda antara binatang kuda dan keluarga kuda lah. Ya, kaldai ke apa ke. Bila dia berlari pantas, nafas dia akan kedengaran. Wal kalbi, kedua dia kata anjing. Anjing pun macam tu juga. Kalau dia berlari pantas, maka kita akan dengar, ya, bunyi nafas anjing tu. Was-sa'labi, sa'lab. Sa'lab ni ada dua pengertian tuan-tuan. Ada yang mengertikan dengan serigala, dan ada juga yang mengertikan dengan pelanduk. Tapi tak apalah, pelanduk ni keluarga kuda lah, kan? Serigala. Jadi kalau ikut Ibnu Abbas, 3 jenis binatang ni je, kalau dia berlari pantas, akan dengar nafas dia turun naik. Wa inna ma tabbahu hadhil hayawanatu, sesungguhnya bernafas kuatnya binatang-binatang ini, iza taghayyara haluha min ta'bin, apabila berubah keadaannya dia menjadi penat. Kalau dalam keadaan biasa dia bernafas biasa, tapi bila dia penat, misalnya penat berlari, masa tu dengar nafas dia kuat. Au faza', ataupun ketika dia ketakutan. Ketika dia takut pun dia akan bunyi. Macam anjing kan, ketika dia ketakutan dia bunyi kan. Dia menderam dalam dada dia, anjing misalnya, ya. Atau ketika dia ketakutan, wahwa min qaulihim, wahwa, dan ada juga. Ini tafsiran lain. Ini tafsiran lain. Tadi tafsir kata wal adiyati dabha, Tuhan bersumpah dengan bunyi nafas kuda yang berlari kencang. Tapi ada juga menafsirkan dabhathun nar iza ghayyarat launahu, iaitu bunyi, bukan bunyi kuda, bunyi api neraka apabila dia berubah warna. Api neraka ni tuan-tuan, dia ada beberapa warna. Warna api neraka yang paling panas sekali, warna api neraka yang paling panas sekali, hitam pekat. Hitam pekat. Tuan-tuan ada jumpa tak api warna hitam pekat dalam dunia ni? Muis, tolong jap, turun kaki bah, ada lenguh. Tolong jap. Ya, lenguh. Jap tuan-tuan ya, minta tolong.
Turunkan kaki kanan je. Kaki kanan. Turunkan daripada stand ni. Okey dah. Okey. Cuba dulu. Boleh. Okey. Ikut dulu. Okey, kita azan dulu sebentar tuan-tuan ya. InsyaAllah. Allahu Asyhadu an la ilaha la Allahu akbar. La ilaha. Kita sambung sikit tuan-tuan ya, sikit je tak lama. Jadi api neraka ni tuan-tuan, dia sebenarnya ada beberapa warna dia. Kalau api dunia ni tuan-tuan, warna paling panas putih. Kedua terpanas biru, merah, kuning, merah dan ada bawah lagi. Dipanggil indigo, yang paling. Okey, putih, api paling panas putih. Contoh api putih kat dunia ni apa? Api matahari. Api kat matahari tu, itu api putih. Api paling panas. Kalau dekat, selain pada matahari, kat mana boleh jumpa api putih? Kilang besi. Kilang mencairkan besi. Itu api putih. Dia guna api putih. Kalau api tak putih, besi tak akan cair. Jadi dia guna api putih. Di dunia, api paling panas warna putih. Tuan-tuan ada jumpa tak dekat dunia ni api warna hitam? Pernah jumpa tak? Tak pernah kan? Memang takkan pernah. Sebab api warna hitam tu api yang paling panas. Dia adalah api neraka yang panasan dia 70 kali ganda berbanding api dunia. Sebab tu kita tak jumpa api warna hitam, kerana dia hanya ada kat neraka je nanti. Dan tuan-tuan jangan berhajat nak jumpa pula. Kalau tuan-tuan berhajat nak jumpa, kena masuk neraka. Jadi tak payah berhajat nak jumpa lah. Di api neraka ni paling panas warna hitam. Dia ada merah, ada kuning. Dia dipanaskan sekian ribu tahun, dia bertukar warna, panas sekian ribu tahun. Akhirnya dia warna hitam pekat. Maka ada ulama
mengatakan bahawa wal adiyati dhabha, maksudnya ialah Tuhan bersumpah demi bunyi api neraka. Demi bunyi api neraka bila dia bertukar warna kepanasannya. Ya, baik. Wa qala Ali, dan berkata Ali, ni tafsiran lain pula, hiyal ibilu fil haji. Ini maknanya ayat ni Tuhan bersumpah demi bunyi nafas unta ketika unta tu bergerak menunaikan haji. Ketika orang menunaikan haji naik unta, maka nafas unta tu berbunyi. Ya, dia berbunyi ta'du min Arafatin ila Muzdalifah. Dia berbunyi itu sebab dia berjalan daripada Arafah ke Muzdalifah. Wa minal Muzdalifah ila Mina. Daripada Muzdalifah dia bergerak pula ke Mina. Wa qala innaha nazalat fi Waqah. Okey. Pertama, dia katakan bahawa bunyi Tuhan bersumpah dengan bunyi unta. Ada pula kata Tuhan bersumpah dengan bunyi kuda juga, bunyi nafas kuda yang berlari kencang berperang, tetapi dia kata ia berlaku pada perang Badar. Wa qala innaha nazalat fi waqa'atin Badar. Ia berlaku pada perang Badar. Tapi Imam Baghawi dia bantah pendapat ni. Dia kata bukan dalam perang Badar. Okey, tak apa nak kata Tuhan bersumpah dengan nafas kuda yang berlari kencang kerana berperang, okey. Tapi jangan kaitkan dengan perang Badar, dia kata. Sebab apa? Dia ada hujah. Apa hujah dia? Kanat awwalu ghazwatin fil Islam Badran wa ma kana ma'ana illa farsun lil Zubair wa farsun lil Miqdad bin al-Aswad. Fa kaifa takunu al-khailul 'adiyat? Ni kita tengok. Ni kita belajar ilmu tafsir yang sebenar ni. Kenapa Baghawi menolak pendapat kata ayat ni Tuhan bersumpah bunyi nafas kuda yang berperang ketika perang Badar? Sebab dia kata perang Badar perang pertama dalam Islam. Waktu tu umat Islam belum ada banyak harta lagi. Dan waktu tu yang naik kuda 2 orang je. Tentera Islam yang naik kuda 2 orang je. Yang pertama Zubair, dia kata. Yang kedua Miqdad bin Aswad. 2 je. Jadi kalau 2 ekor kuda, tak boleh sebut adiyat. Kalau 2 ekor kuda, bahasa Arab disebut farsan. 2 ekor kuda. Tuhan akan bersumpah begini. Wal farsani dhabha. Begitu. Dan demi nafas kencang 2 ekor kuda. Tapi Tuhan kata wal adiyati dhabha. Sepasuk nafas kencang, sepasukan kuda perang. Jadi bukan perang Badar. Ni perang lain. Perang di mana umat Islam dah banyak tentera berkuda. Itu di antara ulasan Baghawi. Baik. Kemudian dia menyebutlah nama ulama yang yang berpegang dengan pendapat yang sama, iaitu Ibnu Mas'ud, Muhammad bin Ka'ab As-Sudai dan sebagainya. Baik. Kemudian ini akhir sekali tuan-tuan, sebelum saya berhenti. Saya ambil tafsiran ini sebagai kesimpulan lah. Dia kata melalui ayat ini, ayat pertama ni Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan sekawanan kuda yang berlari kencang menghadapi musuh. Ketika terdengar suaranya dari kesangatan cepat menuju musuhnya. Tapi dia tak sebut perang apa. Tapi maknanya tafsiran ini dia memilih nafas kuda. Dia tak pilih nafas unta ke apa ke, bunyi neraka ke, tak. Dia ambil nafas kuda. Kemudian apa yang penting dalam tafsiran ini saya letak kat sini kerana dia sebut tidak harus bagi makhluk bersumpah selain dengan Allah, kerana bersumpah dengan selain Allah itu adalah syirik. Maknanya dalam ayat surah ini ada beberapa tempat Allah bersumpah dengan nafas kuda, percikan api daripada kaki kuda. Dalam surah-surah lain Allah bersumpah dengan matahari, bulan, bintang apa semua. Allah bersumpah dengan makhluk. Jadi dia nak beritahu kita itu hanya Allah saja boleh. Kita manusia tak boleh bersumpah dengan makhluk. Sebab kita sama-sama makhluk. Sumpah buat apa? Kita demi hujan. Buat apa? Hujan pun makhluk juga, kita pun makhluk juga. Tak ada istimewanya hujan pada kita. Ya, sebab itu kita hanya boleh bersumpah dengan nama Allah. Ada orang keliru, ditanya saya, Ustaz, yang Nabi Muhammad bersumpah demi ibu dia tu. Demi ibu tu. Dia kata kamu salah. Nabi Muhammad bukan bersumpah demi ibu dia. Nabi Muhammad berkata, demi ibuku
yang nyawanya di tangan Tuhan. Sebenarnya Nabi bersumpah dengan Allah yang memegang nyawa mak dia. Bukan dia bersumpah dengan mak dia. Lepas tu kita dengan mak pun tak boleh bersumpah. Demi ibuku, demi ayahku tak boleh. Apa lagi macam kama Ataturk, demi bangsaku, bismi syabi, tak boleh. Ya, demi tak boleh. Kita umat Islam hanya boleh bersumpah dengan Allah. Bismillah wa billah wa tallah. Bismillah wa billah wa tallah. Ya, itu antara lafaz sumpah. Ya, dengan dan begitu juga boleh guna nama lain lah, nama-nama Allah yang lain. Jadi kita tak boleh bersumpah dengan makhluk. Ya, kerana ia syirik, ia perbuatan syirik. Sebab tu kalau orang kadang-kadang belajar ilmu sihir, ada masanya di mana guru sihir tu dia suruh kita bersumpah dengan nama benda-benda tertentu. Ya, maka itu membawa pada syirik. Sihir itu memanglah haram. Kemudian antara sebab sihir itu jadi haram kerana ada perbuatan haram yang kita perlu lakukan untuk amalan sihir itu. Jadi tuan-tuan, saya rasa habis dah tafsiran ayat pertama daripada surah Al-Adiyat. Dan saya takkan sambung surah ni sebab saya sekarang ni atas katil je tuan-tuan. Saya tak sempat nak ambil kitab, nak cari kitab tak boleh. Saya sekarang ni dunia saya katil saya. Dunia paling besar katil. Kemudian saya nak mandi, buang air, turun nak naik komod share, masuk bilik air. Anak saya tolak. Kan? Dulu tak ada, dulu memang tak katil, berak kencing pun tak katil. Sebab tu saya tak nak makan. Saya takut nak terberak, susah. Jadi saya tak makan, 4 bulan saya tak makan, tuan-tuan, minum susu je. Ya? Lepas tu okey, bolehlah turun katil pergi bilik air. Pernah terkurung dalam rumah, tak boleh keluar rumah. Tapi alhamdulillah semenjak 16 bulan yang lalu boleh keluar rumah dah. Termasuklah malam ni dapatlah keluar rumah walaupun dengan susah payahnya. Jadi apa nama itu? Jadi maknanya ayat ni saya akan sambung. Untuk kuliah akan datang di surau lain, saya akan baca pula tafsiran ayat 2. Begitu. Kalau tuan-tuan nak ikuti sambung menyambung, tuan-tuan boleh ikut dalam Facebook saya. Carilah Facebook saya, carilah surah Adiyat ayat 1, Adiyat ayat 2. Tengoklah. Nanti sampai tempat tuan-tuan ni balik bulan depan, tengoklah surah apa pula. Saya akan ayat apa pula yang akan saya bacakan tafsirannya. Saya juga ada satu tafsiran lagi, tapi itu tafsiran yang saya buat kat rumah. Sebelum ni saya namakan kuliah dari katil. Kuliah dari katil. Lain macam dia bunyi je. Sebenarnya saya namakan kuliah dari katil tu sebab saya tak boleh bangun dari katil. Jadi saya buat kuliah daripada atas katil. Tapi alhamdulillah sekarang ni saya dah boleh bangun dari katil. Tapi saya tetap kekalkan kuliah daripada rumah lah, online. Dan dia akan tinggal sebagai rakaman. Yang itu buat masa ni saya tengah bawa surah Al-Qari'ah. Tapi nak habis dah. Saya ingat sekali lagi habis dah surah Al-Qari'ah, sambung surah lain pula. Jadi saya dibawa 2 surah, sambung menyambung di surau-surau di masjid-masjid. Satu lagi sambung menyambung dalam kelas di rumah saya online. Jadi kalau tuan-tuan nak ikut, ikutlah. Tak nak ikut sudah. Tengoklah drama ke Gusti ke apa kat TV tu. Gurau je tuan-tuan. Jadi saya nak berhenti. Saya minta tuan-tuan doakan saya sihat. Saya minta sihat tu sihat supaya saya boleh buat macam dulu je. Saya boleh bangun daripada kursi roda ni. Supaya saya boleh naik kereta sendiri dan boleh mandu sendiri. Jadi tak nyusahkan anak, tak nyusahkan sahabat-sahabat. Jadi itu je. Tapi buat masa ni terpaksa susahkan anak untuk angkat, tarik, masuk kereta. Dan terpaksa susahkan anak kerana terpaksa pandukan kereta dan sebagainya. Tolong doa. Saya tak minta sihat boleh berlari apa semua, tak boleh tuan-tuan. Berisau juga kalau dah sihat boleh berlari, takut fikir nak kahwin lain lagi, nak tambah pula. Jadi isteri saya pun risau. Cukuplah saya dapat buat macam dulu. Doakan, doa tuan-tuan saya boleh jadi salah seorang daripada tuan-tuan. Doanya makbul doa insya-Allah. Saya percaya insya-Allah akan sihat. Cuma ambil masa, makan masa. Tuan-tuan tolong doakan supaya disegerakan penyembuhannya oleh Allah Subhanahu taala. Jadi untuk malam ni saya berhenti setakat tu. Kemudian sebenarnya saya dah jamak tadi solat Isyak. Saya dah jamak sebab saya terasa perut saya lain macam. Jadi saya dah jamak. Jadi saya minta izin untuk tinggalkan majlis, sebab saya tuan-tuan fahamlah dah kadang sekarang bukan senang nak buang air minta kata. Jadi saya minta izin tinggalkan majlis. Saya pun sebenarnya dah sembahyang Isyak, jadi saya dah jamak lepas salat maghrib tadi. Insya-Allah lain kali kalau perut saya okey, kita Isyak bersama-sama juga. Untuk malam ni je saya minta izin tinggalkan tuan-tuan. Jadi untuk malam ni saya berhenti setakat tu, marilah kita